Ketika tilawahku sampai pada ayat 150 surah Ali Imran, fikiranku menerawang ke dinding kosong bilikku, seolah-olah melihat layar panggung wayang menerobos sehingga ke suatu tempat berbatu kerikil. Pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah itu, kekuatan ketenteraan umat Islam berjumlah seramai 700 orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bertempur dengan 3 kali ganda kekuatan musuh, iaitu seramai 3,000 orang tentera kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Bukankah tentera Islam ketika perang Uhud seramai 1,000 orang? Mana lagi bagi 300 orang? Mereka itulah orang Islam yang memiliki iman yang lemah. Terpedaya dengan kata-kata Abdullah bin Ubay apabila cadangan strateginya tidak diterima secara sepakat. Abdullah bin Ubay mengungkapkan kalimah yang meragukan jiwa sebahagian tentera orang Islam sehingga mereka berpatah balik pulang ke Madinah. Alangkah kejinya perbuatan ketua orang munafik ini. Ketika bilah pedang saling beradu dan berdenting memintas musuh, tiba-tiba ada yang melaungkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah tewas. Suara teriak itu menggoyah semangat tentera mukminin. Beberapa ketika selepas itu, ada lagi suara berteriak mengatakan, Nabi Muhammad SAW tidak tewas. Allah melindungi kekasihnya daripada tewas di tangan musuh. Nabi Muhammad SAW cedera, namun ia tidak mencacatkan formasi ketenteraan mukminin. Sehingga akhirnya ketika ramai pihak musuh telah tewas, musyrikin Quraisy berundur dari medan tempur. Orang mukminin bersorak gembira melihat keadaan itu. Akhirnya perang telah tamat. Alangkah lalainya mereka. Sesungguhnya musuh tidak pernah tidur. Mereka akan sentiasa mencari jalan untuk menumpaskan umat Islam. Melihatkan tentera musyrikin Quraisy meninggalkan medan peperangan, tentera pemanah yang duduk berjaga di atas bukit Uhud turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan. Pasukan pemanah terdiri daripada hanya lebih kurang 50 orang, terlupa pada arahan Rasulullah SAW agar tidak sesekali meninggalkan bukit tersebut. Mata mereka disilaukan dengan gemerlapan harta rampasan perang tersebut. Ada satu pasukan daripada tentera musyrikin Quraisy ketika itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid mengambil alih bukit Uhud lalu menyerang umat Islam. Sesungguhnya tamat kepada harta rampasan perang dan lain-lain habuan kebendaan akan membawa kepada kegagalan, seterusnya kekalahan. Setelah peperangan tamat, mereka berkumpul sekeliling Rasulullah SAW mengumpul kekuatan kembali. Nyatalah bahawa Rasulullah SAW tidak tewas, hanyalah cedera. Walaupun ada sahabat yang berduka melihat duka Rasulullah SAW, mendengar tausiah Rasulullah SAW, maka tenanglah hati mereka sehingga mereka berasa mengantuk dan tertidur. Mengapakah kekalahan ini berlaku? Bukankah Rasulullah SAW ada bersama ketika perang? Tentulah kesempatan perpecahan tersebut diperalatkan oleh musuh sehingga akhirnya umat menjadi lemah dan tewas. Dalam peperangan, strategi adalah elemen yang penting, yang paling penting. Sekiranya pecah formasi, maka tiada gunanya lah strategi tersebut. Bagaimana formasi umat Islam hari ini? Satunya dibonekakan, yang satu laginya ditindas. Lebih menyakitkan apabila kita sedar umat Islam hari ini dicaturkan untuk saling berbunuhan antara satu sama lain. Pihak musuh hanya ketawa di belakang layar sambil berkata, mudah kerja kita. Kita tunggu sehingga darah mereka kering, kemudian kita keluar sebagai penyelamat sebahagian dari mereka.
Mudah kejar kita. Allahu Akbar. Nak tahu apa lagi yang ada pada setiap juzuk? Sertai kami di Tadabbur Plus sekarang.